Tinggal tunggu je. Suara. Alright. Okay, test. Okay. Okay, hello semua. Dengar tak? Boleh dengar suara cikgu? Okay, dengar. Alright, thank you. Okay, so kita nak start dengan new chapter. Okay, the new chapter which is chapter 3. So chapter 3 ni dalam silibus lama tak ada. Okay, dalam silibus lama tak ada. Maknanya silibus ni hanya KSSM sahaja yang belajar. Okay, so dia ada sedikit persamaan. Okay, ada sedikit persamaan dengan bab 2 which is gravity. Okay, ada sedikit persamaan dengan gravity bab 2, sedikit je lah. Okay, so untuk bab 2 kita belajar gravity. Okay, cikgu recap balik apa yang korang dah belajar dalam bab 2 which is itu adalah dalam topik topik 2.3. So topik 2.3 korang belajar pasal nilai ni. Okay, G 9.81 ms negative 2. Okay. So kalau kita belajar in chapter 2, what is this value? This value is known as gravitational acceleration, pecutan graviti. Okay, so kita pernah dengar perkataan gravity tu dekat bab 2. Okay, gravitational acceleration, pecutan graviti. Okay, so kita cerita sikit apa yang ada dalam bab ni. Okay. So dalam chapter 2, korang belajar 2 Newton law. Okay, 2 Newton law. So the first Newton law is in inertia, dalam topik inertia. Okay, inertia, dalam topik inertia Newton kata apa? Bahasa mudahnya Newton kata macam ni. So objek kalau dia tak gerak, dia kekal tak gerak selagi sehingga ada daya. Okay, so the object will remain at a state of motion until external force act upon it, sampai ada daya yang bertindak. Okay, itu topik itu Newton first law. Okay, Newton second law cerita dekat daya, force. Okay, so when there is a net force, object will accelerate. Bila ada daya bersih, objek akan memecut. Okay, so kadar perubahan momentum berkadar terus dengan pecutan. Itu dia punya Newton second law. Okay, itu dalam chapter 2. Dalam chapter 3, korang akan belajar lagi another law, Newton juga, tapi dia panggil Newton Universal Law of Gravitation. Okay, Newton Universal Law of Gravitation. So ini berkait dengan gravity. So berkait dengan gravity. So Newton kata apa? Sebelum tu kita ambil ni dulu. Okay. So cikgu ambil ni dulu. Kota yang cikgu bagi tu. Okay, yang ni. Right. So dekat sini cikgu senaraikan a few of okay, matahari, okay, dan segalanya, and bulan, bumi apa semua, dan jarak dia. Okay, so jarak dia. Okay, so dekat sini ada saiz dengan jisim. Nanti kita akan tengok apa kaitan, kenapa cikgu nak bagi benda ni. Okay, nanti korang akan nampak bila korang kira. Okay, so the first thing is Newton gravitational law, dia cakap pasal macam ni. Okay, sekarang cikgu ada dua objek. Nak faham? Cikgu ada dua objek. Objek satu, M1, objek 2, M2. Dia boleh same mass, boleh sama jisim dia, boleh jisim dia berlainan. Okay, so
dua objek, okey, dia ada daya yang menarik di antara dua-dua objek tu, ada daya, ada force. Okey, F kat sini is representing a force, daya. Okey, daya. So ada daya, ada force. Okey. Dan daya tu bertindak pada magnitude yang sama. Magnitude tu nilai. Okey, magnitude tu nilai. So contohnya, kalaulah kata daya ni bernilai 500 Newton, daya yang di sini pun bernilai 500 Newton. Okey. So Newton kata daya tu adalah directly proportional. Okey, ni simbol directly proportional. Simbol berkadar terus dengan hasil darab jisim M1 darab dengan M2. Okay. So tu yang pertama. Okay. So yang kedua, Newton kata daya tu kalau objek tu makin jauh, okay, kita cuba letakkan lagi jauh. Okay, jarak dia ni dia dipanggil R. Okay, R. So R ni lagi jauh. Apa jadi kepada daya tu? Kalau R dia lagi jauh, daya dia lagi rendah. Okay, maknanya so that force, okay, daya itu, that force is inversely proportional with R. Berkadar songsam. Semakin jauh dia punya R, semakin rendah dia punya force, daya. Okay. So nak menunjukkan hubungan ni, cikgu buat dekat bawah, ada soalan nanti. So kita boleh nampak the relationship. Okay. So the formula for the first topic is, okay, nak cari force is M mass number 1 darab mass number 2, darab je, and divide by R square. Okay, R kuasa 2. Okay. So G ni apa pula? G ni satu nilai constant. Okay, constant maksudnya korang kena ingat, dia tak akan berubah. Macam kita ingat gravitational acceleration, pecutan graviti. Berapa nilai pecutan graviti? Sentiasa 9.81 dekat bumi. Okay, this is constant value. Sama juga G besar ni pun constant, ada nilai dia. Okay, ada nilai dia. Maknanya sama macam korang hafal gravitational acceleration, pecutan graviti, korang kena hafal juga G ni. Okay, so selalunya dia bagi dalam exam, tapi some of the question dia tak bagi. So it's better for you to hafal lah, ingat. Okay, so what is F? F tu apa? F ini adalah dipanggil sebagai daya graviti. Okay, kalau bab 2 kita kata F tu daya, tapi dalam bab 3 F ni, formula ni mewakili daya graviti. Bab 2 kita belajar daya sama dengan MA. Okay, itu bab 2, F sama dengan MA. Tapi ini bab 3, so F dekat sini sama, simbol dia F, tapi F ni mewakili daya graviti or gravitational force between the two bodies. Okay, so M1 and M2 adalah jisim. Okay, boleh jadi sama, boleh jadi tak sama, ikut kepada jisim objek tu. Okay, jisim objek tu, the mass of the object. Okay, mass mestilah dalam kilogram. Okay, mass mestilah dalam kilogram. The force, sama macam kita belajar chapter 2, unit of force is Newton. Okay, unit untuk force adalah Newton. Okay, so R, okay, R tengok kat sini. Distance between the center of first body and center of second body. Jasad antara, jarak antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad yang kedua. Okey, jarak silap ni. Okey, jarak antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua. Okey. Pusat dia macam mana? Okey, so dekat sini cikgu tunjuk bulatan. So bulatan, kalau kita belajar bulatan, inilah dia punya radius of this center. Okay. So dekat sini pun ada radius of this center. Tapi kita bukan ambil radius je. Kita ambil jarak dari radius sampai the next radius. Okay, kita tak ambil jarak macam ni. Okay, kita tak ambil jarak sini. Alright, kita tak ambil jarak situ. Hello? Ya, saya. Okay. Oh, tak apa. Nanti saya ada tengah kelas, nanti saya keluar balik. Okay.
Alright. So R tu kena ambil Okay. Kita buat contoh dulu, nanti korang akan lagi nampak. Okay. So nilai G dia cakap constant. So berapa nilai dia? Inilah kena hafal. 6.67 darab 10 negatif 11 Newton M square kg negatif 2. Okay. Nanti cikgu akan terangkan dengan yang ni kemudian, tapi kita ambil dulu satu contoh supaya korang lebih nampak. Okay. So dekat sini, sekejap. Ini yang jawapan. Okay. So okay. Ambil yang tak ada jawapan. Jawapan ni cikgu akan send dekat korang kemudian. Okay. No worries. Jawapan tu cikgu akan send. Okay. Alright, so kita ambil macam ni. Okay, two spherical object. Okay, kita ambil dulu dua objek sfera berjisim 200 dan 500. So kita tulis dulu jisim dia. 200. The first mass number 1, 200. Okay, and 500 mass number 2. Okay, ada dua jisim. Okay. Pusat kedua-duanya dipisahkan dengan jarak 25 meter. Their center are separated by a distance of 25 meter. Okay, maknanya ni jisim pertama, ni jisim kedua. Okay, 200 kg, 500 kg. Okay. So jarak center dia, okay, dari center ni sampai center sebelah sana. Okay, jarak dia adalah 25 meter. Okay, ini adalah R. Okay, so R is 25 meter. So dia nak find gravitational force. Okay, so formula dia F, gravitational force. G, okay, G nilai dia bagi kat sini, gravitational constant. Okay, so pemalar, bahasa Melayunya pemalar kegravitian. Okay, gravitational constant. Nilai dia memang kena hafal, 6.67 kali 10 negatif 11. Okay, so darab dengan M1, formula dia, darab dengan M2, formula dia, bahagi distance dia tu R tu square, kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 kan. Okay, so kita pun masukkan. So cikgu nak tunjukkan unit dia. Okay, so G memang nilai dia tetap, salin je. 6.67 times 10 power negative 11. Nilai G tak pernah tukar. Okay, cikgu nak bagi unit dia nampak kenapa unit dia jadi Newton nanti. Cikgu buat macam ni. So the unit of G, also you must remember the unit of G, Newton over, okay, Newton meter square over kg square. Okay, kenapa buat kg square? Because kg negative 2 meaning kg square dekat belah bawah. Okay, kg square dekat belah bawah. Alright. So cikgu ringkaskan unit tu jadi macam tu. N darab dengan M1. M dia dah dalam kilogram. Okay, 200. Setelah kita letak 200. Okay, basically is okay. Mana-mana pun tak apa. 200 kg darab 500 kg. Okay, and then bahagi R square. 25 meter. Then square kan. Okay. So for the unit, okay, this is you learn in chapter 1 to build the unit. Kilogram, sini kilogram potong. So sini ada kilogram, potong lagi 1 kilogram. So kilogram dah hilang. Okay. Yang bawah meter square. Yang ni kalau kita settlekan, dia akan jadi meter square juga, so boleh potong. Okay, tapi jangan lupa ni square kan. Okay, so dia akan jadi 6.67. Kita tekan je lah calculator. Okay, tekan calculator. Okay,
make sure you have a calculator with you, ada calculator. Okay, mesti buat kurungan supaya tak tersilap kuasa. 6.67 darab 10 negatif 11 kurungan. Okay, darab 200 darab 500. Okay, dah darab. Answer dulu. Okay, ni atas. Bahagi 25 square. Okay, bahagi 25 square sama dengan. Okay, jawapan dia adalah 10672. Okay, cikgu ambil jawapan dia kat situ. 1.0672 darab 10 negatif 8 and unit yang tinggal is only Newton. Because kg dah potong, M dah potong, yang tinggal adalah Newton. So, berapa force yang 500 Newton ni, 500 kg ni tarik 200 kg? This is the value. Berapa force yang 200 tarik 500 kg? This is the value. The value of the force is the same. Daya dia adalah sama. Okay. So, dalam buku teks ni, Newton bagi tahu dekat sini, the two relationship above are formulate to obtain Newton universal law. Okay, so dia dapat formula tu. Okay. Yang penting kat tepi ni, info dia. Okay, the gravitational force exists between the two body. Kalau soalan tadi tu, force tu 200 pun rasa force, 500 pun rasa force. Okay, nombor 2, both body experience gravitational force is same magnitude. So nilai yang kita kira tadi, okay, nilai yang kita kira tadi 1.0672, itulah force yang 200 kg rasa, itulah force yang 500 kg rasa. Because the force on both are the same. Okay, so ada yang tanya, cikgu nak kena ambil berapa titik perpuluhan. Alright, so basically yang itu yang kita tulis tadi tu sampai 4 titik perpuluhan. Okay, so dekat sini jawapan yang diberi, dia bagi 1 titik perpuluhan. Okay, so bagi cikgu tak ada masalah nak ambil 1 ataupun 2 titik perpuluhan. Okay, tak ada masalah nak ambil 1 ataupun titik perpuluhan. Lagi banyak titik perpuluhan maksudnya nilai tu lebih tepat. Okay, nilai tu lebih tepat. Okay, cikgu bagi masa, korang cuba yang bawah. Okay, apa yang cikgu nak tunjukkan soalan bawah adalah the mass is different. Okay, the mass is different. Tadi 200 dengan 500. Sekarang dia jadi 400. Okay, jawapan yang kalkulator dapat negatif 7. Kalau dapat negatif 7, itu maksudnya bila darab tadi tak buat kurungan. Okay, ada tempat yang tak buat kurungan ataupun ada nombor salah masuk, kena buat kurungan. Okay, cikgu tunjuk kat sini. 6.67 tu, okay. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 kurungan. Tutup. Okay, kalau tak ada buat kurungan, nanti dia akan salah kuasa. Kuasa tu dia akan jadi salah. Okay, so korang akan salah kat sini sebab salah tekan kalkulator sahaja. Okay, so make sure buat kurungan. Sama juga nak bagi yang bawah tu 25 square. Kurungankan 25 square. Baru dapat jawapan dia 1.0672 kali 10 negatif 8. Okay, kurungan. Make sure ada kurungan, ada bracket, put the bracket. Okay, tak ada bracket memang selalunya dia akan jadi punca salah. Okay, so bawah, the difference is tukar mass. Previous one is 200 kg objek dengan 500 kg objek. Sekarang kita ada bigger mass. So kita nak tengok apa jadi kepada force. Lagi besar atau lagi kecil. So this is 400 with 500. Jarak dia jarak yang sama. 25 meter. Okay, 25 meter. Okay. Dapat tak jawapan? Okay. So sekali lagi kita buat sama-sama. Nak cari force. G. Okay, ingat G tu memang nilai dia tetap. Korang memang kena hafal 6.67 kali 10 negatif 11, 6.67 kali 10 negatif 11, 6.67 kali 10 negatif 11. Sekarang memang rasa tak perlu nak hafal.
Kalau korang ada buku teks, korang akan tengok nanti jawab soalan-soalan yang belakang. Dia dah tak bagi tahu dah nilai G. Okay, yang soalan awal-awal ni dia bagi tahu nilai G. Tapi soalan-soalan belakang nanti dia tak bagi tahu dah the value of G. So, the value of gravitational constant will not be given to you anymore dekat yang belakang-belakang. Okay. So, dalam bab ni, for the time being, untuk topik 3.1, korang akan jumpa 5 formula. And then nanti 3.2 bila belajar Kepler's law, hukum Kepler, ada lagi satu formula. So maknanya dalam bab ni ada lebih kurang 6. Okey, ada 6 formula. Okey, ini baru kita masuk formula pertama. Okey, formula pertama. Kelas malam nanti cikgu akan tolong relatekan what is the relationship between the first formula and the second formula. Lepas tu baru third formula apa kait. Dia basically ini dia punya fundamental. Okay, so kita nak kira kat sini, sepatutnya korang akan dapat nilai yang lagi besar. Cikgu dah sediakan jawapan dekat situ. Tapi kita kira. Okay, biasakan tulis formula. Okay, biasakan tulis formula because tulis formula ni ada markah kalau tulis. Sekurang-kurangnya dah ada satu lah. Okay, so we put the value. 6.67 times 10 of power negative 11 Newton. Okay, meter square kat sini. kg negative 2, so cikgu bawa bawah, dia akan jadi kg square. Right, this is max. Okay, max bawa ke bawah, negative 2. Turun ke bawah balik, kuasa 2. Okay, and then time with the mass, which is 400 kg and 500 kg. Right, and divided by r square, the same value, 25 meter square. Okay. So okay, saya nak buat supaya lagi nampak ni. Okay. So okay, I show you how the units form. kg square, you potong, meter square, you potong. Now you only have Newton, so that will be the value of force. Okay, 6.67 times 10 power negative 11 times. Okay, divided by. Okay, so yang tepat dia 2.13 times 10 power negative 8 Newton. Okay. So dekat sini, nilai ni, okay, nilai ni menunjukkan apa? Saya nak tunjuk nilai tu kenapa. The first one you get 1.06. Okay, force dia kecil je, 1.06. Now you get besar sikit, 2.13. Okay. 2.134. Boleh nak ambil 2.134 pun boleh. Okay, 2.134 times 10 power negative 8 boleh. Okay, so apa yang kita nak tunjuk adalah hubungan dia macam ni. Okay, F equals to G M. Okay, alright, over R square ni tadi. Okay, so apa yang cikgu tukar kat sini? Okay, so the G, berapa decimal places is up to you. You can take 2 or 3. Okay je. Okay, 2 atau 3 dia terima. Tak ada masalah. Okay, 2 or 3 decimal places dah okay. 1 decimal places pun boleh sebab jawapan selalunya dia buat 1 decimal places. Okay, better 2 lah, better 2. Okay, so G ni constant variable. CV ni constant variable, maksudnya malah, okay? Constant variable. And beza soalan atas dan soalan bawah, M2 dia cikgu constantkan juga. Atas mass dia 500, bawah mass dia 500. Okay, R dia pun cikgu constantkan juga. Atas 25 meter, soalan bawah is also 25 meter. So what is the relationship here? The relationship here is when you have the bigger mass, actually tak kisahlah M1 or M2, you have a bigger mass for M1 or M2. Okay, you have a bigger mass, okay, bigger product of mass, you have the bigger force.
Okay, you have bigger mass, you have a bigger force. Okay, so maknanya force, that's why Newton kata the force is directly proportional to the product of mass. Okay, ini product of mass, hasil darab G. Okay, directly proportional, berkadar terus. Okay, that's the first one. Okay, the second one yang cikgu nak tunjuk adalah yang bawah. Okay, so soalan yang bawah, cikgu gunakan the same force, the same mass, 200 and 500, same mass. Okay, tapi apa different dia? Now the R is longer. So now this is the 200 kg, 500 kg. So distance dia sekarang is not 25 anymore. The distance now has become 50 meter. Okay, so calculate the force. Right, so what will be the value of the force? So same F G M1 M2 R squared. Okay, so 6.67 times 10 negative 11, 200 times 500 over 50 square. So cikgu dah tunjuk dekat dua soalan atas macam mana dapat the unit of Newton. So this question cikgu tak bubuh lagi unit, so you just multiply and divide it. Okay, so 6.67 times 10 to the power of negative 11 times 200 times 500 divided by 50 square. Okay, so the value is 2.67 times 10 negative 9. Okay, negative 9. Okay, previously the first one, okay, the first one 200 kg and 500 kg, the value of force is 1.06 times 10 negative 8. Okay, 10 negative 8. Previously 1.06 times 10 negative 8. So the difference between negative 8 and negative 9, negative 8 is bigger. Negative 9 tu the force is smaller. Okay, the force is smaller. 2.668. Boleh? Nak buat ambil value direct dari calculator. 2.668 times 10 negative 9. Okay, so what is the difference here? The difference here kat sini, okay, when the value of R is only 25 meter, dia punya force 1.06 times 10 negative 8 Newton. But when the value of R increase, the force decrease. Okay, nampak macam besar, 2 lagi besar. Tak, sebab dia darab 10 negative 9. Lagi kecil tu. Negative 9 is smaller than negative 8. So, meaning the force, okay, G M1 M2 over R. Okay, so comparing this question and the first question, we have the same gravitational constant. Okay, memang tak ubah, 6.67. Same mass, 200 kg. Same mass, 500 kg. So what is changing is R. Okay, so if you have bigger R, okay, longer R, lagi jauh dia punya R, lagi jauh jarak dia, what happen to the force? The force will be smaller. Okay, the force will be smaller. Okay, so gravitational force depend on two things. Dia bergantung kepada dua perkara. Number one is the product of mass, hasil darab G. Number two is the distance between it. Ni ada soalan ke? Ini tunjuk dalam
buku. Okay, so dekat sini apa yang dia tulis? So that's why dalam buku korang dia tulis ini, buku teks. Gravitational force is directly proportional to the product of mass. Okay, lagging. Okay, siapa yang lagging? Sekejap. Okay, so bahasa Inggerisnya gravitational force directly proportional to the product of mass. So dia daya tarikan graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim. Okay, maknanya lagi besar hasil darab, lagi besar dia punya force. So itu perbandingan yang kita buat soalan nombor 1, soalan nombor 2. So nombor 2 pula dia kata gravitational force is inversely proportional to the square of the distance. Okay. Dia berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Okay. Kuasa 2 jarak di antara dua pusat. So dari situlah dapat formula yang kita cerita tadi. Okay. Ya. Newton Universal Law of Gravity. Kita dapat formula ni. Okay. Alright. So kita pergi ke yang lebih realistik dekat korang punya soalan ni. Ni bawah ni korang boleh buat kemudian. Okay. Yang bawah ni apa cikgu nak tunjuk, tengok jawapan dia. Yang ni dapat 6.67. Okay, maknanya korang dapat bigger force. Okay, kenapa bigger force? Soalan atas, the radius is 50 meter. Soalan bawah, the radius is only 10 meter. Lagi rapat. So, between the two object, kalau dia rapat, daya tarikan dia antara dua-dua objek tu kuat. Tapi kalau objek tu jauh, daya tarikan dia lemah. Okay, daya tarikan dia lemah. Okay. So, sebab tu kalau macam ada objek dia dah dekat atas, dia tak jatuh bawah. Kenapa dia tak jatuh bawah? Dan itu kita cerita sampai nanti kat belakang. Next topik ada, dia pasal escape velocity. So, sampai satu ketinggian, okay, gravity dah tak boleh tarik dah. Okay, gravity tak boleh tarik dah. So, dia tak boleh tarik because jarak antara objek tu dengan gravity, dengan pusat bumi dah jauh. So, bila jauh, gravity dah lemah. Okay, kenapa lemah? Because the distance is longer. So, the longer the distance, the force will reduce. Force dia rendah. Okay. Alright. So, itu the first formula. Okay, sekarang kita masuk yang ini kita dah bumi lah ni. Okay. So, kita pergi yang asas yang ini dulu. Okay, sebab ini dah melibatkan, kalau ikutkan ni 1.5 times 10 power 5, tu dah kira mass of ni mass. Sekejap, kita ambil yang bumi lah. Bumi mana bumi tak apa, kita buat yang ni dulu, kita buat bawah dia. Okay. So, dua yang ni, sekarang kita dah tahu formula. The next question yang dia boleh tanya is all related to your maths lah. Okay, kalau maths korang okay, insyaAllah yang ni pun okay. So, cikgu nak buat yang ni dulu, 1 dengan 2 ni. Alright. Tengok yang ni dulu. Okay, so now you have two spherical object, mass. So, tanda balik. Mass 1, 1.5 times 10 power of 5. Okay, berat juga tu. Okay, and mass number 2. Berat lagi. Ringan sikit, 8.5 times 10 of power 2 kg. Okay, ringan sikit. So, their center are separated by the distance of 2500 meter. Okay, so find the gravitational force. Alright, kita try kira. Okay. Okay.
So cuba tekan sendiri kalkulator masing-masing. Okay, kat sini trik dia kalau kadang-kadang kita salah tekan kalkulator. So please tekan kalkulator masing-masing. Don't just wait for my answer. Okay. So cikgu tahu korang semua bagus, student yang baik, insyaAllah korang buat. Cikgu tak nampak sebab kita masing-masing di rumah masing-masing. Okay, ada yang tutup kamera, cikgu tak nampak lah. Okay. 1.36. Okay. Kuasa? Okay, 1.36, yep. So, kalau tekan kalkulator pun, cikgu pun nak tekan kalkulator juga. Okay, setiap kuasa tu kalau boleh buat kurungan. Okay, buat kurungan. Okay. Yep, jawapan cikgu dah genapkan. Okay, jawapan cikgu dah genapkan, betul. Ten power of 2. Okay, tapi cikgu dapat negatif 9. Okay. Negatif 9. Jawapan betul negatif 9. So, ini jawapan daripada latihan. Cikgu ambil latihan dekat buku STPM. So, dia salah ni. Okay, dia salah. Negatif kan negatif 11. Negatif 9. So, syllabus ni sebenarnya, okay, to be honest, KBSM tak belajar syllabus ni. KSSM dia masuk, tapi sebenarnya topik ni dah ada. Dekat mana? Dekat STPM. Okay, topik ni sebenarnya dia ada dalam topik STPM. So apa yang cikgu boleh kata sebenarnya dia bawa turun. STPM punya bab tu dia bawa turun. So masuk dalam SPM. Syllabus korang lah. Okay. So it's good to learn yang ni. So jawapan dia kalau ikutkan kalkulator 1.36. Okay, 1.36.0 tu cikgu gundakan. Kalau penuh 607 jawapan kalkulator. Okay, 068 lah. 068 10 negatif 9 Newton. Okay, cikgu yang ini tak ada M2 dengan kg. Dia tak ada sebab macam cikgu terangkan tadi, unit dia. This is Newton per kg square M square. So sini kg, sini pun kg. So dia ada kg, ada 2 kg kat sini potong. Oh sorry, M square ni kat atas. Okay, M square kat atas. So potong, kg ni potong. And bawah ni meter. Meter kuasa 2, meter square, potong. Potong tinggal Newton. Okay, so ada soalan lagi? Boleh tolong terangkan balik cara calculator. Okay, so calculator, okay, kalau nak tekan satu-satu, okay. Terima kasih Afiq tuan tanya. Ada tu yang tak tahu nak tekan tapi malu-malu nak tanya. Okay, nasib baik Afiq tanya. Okay, so dia satu persatu. Maknanya 6.67 tu tekan dulu kurungan. 6.67 darab, okay, darab 10 kuasa. Okay, tekan kuasa tu. And then tekan negatif 11. Okay, negatif 11. So sepatutnya akan dapat macam ni dulu. Tutup kurungan. Okay, tutup kurungan. Lepas tu darab pula. Ambil yang tu 1.5 darab 10 kuasa 5. Tutup lagi kurungan. Darab, buka kurungan, masukkan nilai lagi. 8.5 times 10 power of 2. Okay. Tutup balik kurungan. So sentiasa every number tu, because dia ada power, because every number dia ada power. Okay, calculator dia tak boleh baca power kalau dia tak tutup. Kalau tak ada kurungan, calculator ni dianggap macam sekali. So bila kurungan dianggap itu sebagai one number. So maknanya 6.67 times 10 power negative 11 is one number. You buka kurungan is another number.
Okay, you buka kurungan, tutup kurungan, another number. So make sure ada kurungan. Maknanya kat sini, cikgu dah tulis ni, cara cikgu tulis ni adalah cara korang kena tekan calculator. Okay. Buka kurungan, nombor, tutup kurungan, buka kurungan, nombor, tutup kurungan, buka kurungan, nombor, tutup kurungan. Habis yang atas, tekan dulu sama dengan. Okay, tekan sama dengan, baru bahagi. Okay, bahagi, dia akan buat answer bahagi. Buka kurungan, 2500, kuasa 2, tutup kurungan. So dapat 1.36068 darab 10 negatif 9. Okay. So cikgu tulis tu adalah directly cara korang tekan calculator. Buka one number, tutup. Buka number, tutup. Okay. So topik ni kalau tak ada tutup kurungan tu nanti kuasa tu lari. Okay, contoh cikgu tak letak kurungan dia akan jadi macam ni. Cikgu try kalau tak letak kurungan. Okay. Dia lari sikit. Ni negatif 10. Tu kalau boh semua nombor bahagi terus dia ni. Better buat kurungan lah. Okay. So tu nombor 1. Okay. Yang bawah soalan ni lain sikit. Okay. Soalan ni lain sikit. Okay. Kenapa lain sikit? Sebab dia tak tanya force dah. Okay. Dia tak tanya force. Kita baca apa dia nak. Two spherical object, sama juga dua objek sfera. Okay. Mass of 3.1 and another one is 6.5 times 10 power of 3. You have two mass, ada dua objek, dua mass, the different mass. Okay, the gravitational force between them is 65 Newton. Okay, the force is 65 Newton. How far apart are their center? So soalan ni nak apa? Kita salin dulu. So we have the first mass, 3.1 times 10 power of 5 kg. Okay, so M2 6.5 times 10 power of 3 kg. So being given to you the force, which is 65 Newton. Okay, the question asking you how far apart are the center. Itu maknanya dia nak R. Okay, berapa nilai R? Okay, satu huruf yang kena hafal. Dan cikgu harap kita dah boleh ingat sama-sama. 6.67 times 10 power negative 11. The unit Newton meter square kg minus 2. Okay, power of kg minus 2. So that value dia tak bagi dekat sini. So you must remember that always the value of G. G itu adalah pemala kegravitian bahasa Melayu. Bahasa Inggerisnya gravitational constant. So value dia tetap, okay, constant. So kita masuk balik. Kita nak cari R. So ada dua cara nak masuk nombor kemudian cari boleh. Tapi for me I prefer to rearrange the formula first. Okay, rearrange the formula. Ada apa yang dia nak cari. Okay. So oops. Okay, so susun R square dulu. Okay, cikgu susun R square dulu. G M1 M2 over F. Okay, tapi tu R square, R square. So nanti kita nak cari R, kita settle yang ni dulu. Kalau kita cari R is by square root of the number. Maknanya the value of R should be square root of this. Okay, tapi kita jangan serabutkan kepala. Kita biar dulu cari R square dulu. Okay, untuk senang matematiknya. Basically this is for maths lah. Easier for you to do the maths. So we do the maths first. 6.67 times 10 power of negative 11. Okay, time with the first mass 3.1 times 10 of power of 5, and another one is 6.5 times 10 power of 3. Okay, 10 power of 3. And then divide by the force. Okay, divide by the force. Okay, so dekat sini cikgu rasa cikgu kena unit lah kot. Cikgu nak unit dia to make, for you to make sense of it. So korang rasa macam okay betul ke apa. Okay, sekejap.
so cikgu letak unit dia, the unit is, this is Newton, m square over kg square. Okay, so ambil balik nombor tadi, 3.1 times 10 power of 5 kg, and then 6.5, okay, then 6.5 times 10 power of 3 kg, okay, over 65 Newton. Okay, so apa unit yang tinggal? kg potong kg, kg potong. Okay, bawah ada Newton, atas ada Newton, so Newton potong. Okay, so any answer that you get is the value of R square. Okay, so kita tekan calculator dia, 6.67 times 10 power of negative 11 times with 3.1 times 10 power of 5 times with 6.5 times 10 power of 3. Okay, and then divide by 65. So 2.0677. Okay, cikgu saja tak round off negative 3 m square. Okay, the square root of this number. So to find R is square root of that number. Okay, so bila square root meaning square tu pun dihilangkan, so tinggal meter. So the value of R will be 0.045. Okay, kalau nak ambil lagi 55 lah, 55 meter. Okay, so which is in that case, kalau we move the number here, okay, we move 1, 2, so you get 4.5 times 10 of negative 2 meter. Okay, so the object is dekat lah. Okay, objek tu dekat. Hello, suara cikgu pecah. Okay, jap. Test speaker. Thank you bagi tahu. Hello. Hello. Okay. Thank you siapa yang bagi tahu suara pecah tu. Okay, hello, test. Alright. Okay, sekarang dah okay. Alright, so apa lagi yang ada kat sini? Kita tengok kat ruang chat. Anything yang kawan korang tanya, tu tadi cikgu dah okay. Alright, Isya beritahu cikgu suara dah okay. Afiq, cikgu saya tak dapat jawapan. Tak dapat Afiq? Tak dapat yang mana? Satu-satu Afiq, satu-satu. Okay, first Afiq buat yang ni dulu. Buat yang ni dulu. Ni step number 1, yang ni. Tekan yang ni, tekan calculator yang ni dulu. Okay. But pun tak dapat. Wait. Macam ni pun tak dapat. Okay. Ambil nombor 6.67. Okay. 6. Saya tak pasti korang boleh nampak ke tak. Okay. Tekan calculator, tutup kurungan, buka kurungan. Okay, buka kurungan. Lepas tu 6.67 darab 10 power of negative 11. As I told you earlier, that number memang kena hafal. Okay, that number memang kena hafal. Lepas tu darab dengan 3.1 times 10 power of 5. Okay, darab dengan 6.5 times 10 power of 3. Okay, dah darab, divide by 65. Okay, jawapan yang ada tu 2.0677 tu, jangan tekan apa-apa. Okay, dah dapat jawapan tu, dapat tak? Kalau dapat jawapan tu, tekan je square root, punca kuasa. Square root. Okay, punca kuasa, tekan answer. Sama dengan.
korang akan dapat jawapan yang cikgu tulis 0.045. Kalau jawapan kat kalkulator panjang lagi lah. 0.045471969. Tu jawapan kalkulator. Okay, tu jawapan kalkulator. Tapi cikgu ambil yang pendek je. Cikgu ambil sampai 0.0455. Okay, bat dapat. Bat ke bat? Bat. Okay, bat. Right. Okay, siapa lagi yang tak dapat tadi? Afiq dapat Afiq? Afiq dah dapat yang R2. Okay, R2 tu square root kan? Square root. Okay, ni maths. Kalau kita nak hilangkan square, okay, matematik kalau nak hilangkan square, kita square root. Baru square hilang. Okay, so step ni jangan lupa. Ni another step yang kadang-kadang orang buat silap. So, square root. Okay, R yang kita dapat tu is R square. So, kita tak nak R square. Kita nak R, berapa distance dia. Okay. Alright. Bawah pula. Two spherical object. Okay, ada dua objek yang sfera. Has equal mass. Okay. Has equal mass. Dia hanya beritahu has equal mass. Itu je dia beritahu. Has equal mass. Tapi tak tahu berapa mass. Okay. Only has equal mass. Tapi tak tahu berapa mass. So, dia kata they experience gravitational force of 25 Newton. So, meaning the F is 25 Newton. But kita tak tahu berapa mass dia. So, we only know that this is the M1. Okay, equal mass, sama jisim. Okay, so maknanya kalau cikgu buat objek. Okay, so katakanlah sini 5, sebelah sana 5 kg. Contohnya maksudnya itulah same mass. Okay, kita tak tahu berapa. Tapi kita boleh anggap dia sebagai M1, M2 tadi lah. Okay, M1, M2. Okay. So, dia tak beritahu berapa dia punya mass, tapi dia beritahu the distance from the center to the center. Okay, center tengah ni. Yang center tengah ni. The center from center is 36 cm. Okay. So, the question is, what is the mass of each? Berapakah jisim setiap tu? Okay, jangan risau, formula dia sama. Okay, formula dia sama. You have two object. So, force, gravitational force between two object. Okay, sebab dia dekat sini. Gravitational force. Daya tarikan graviti. So, daya tarikan graviti antara dua objek memang formula dia hanya satu ni sahaja. G, nilai yang kena hafal, tak berubah, is a constant value, 6.67 times 10 negative 11. Okay, so darab dengan mass nombor 1, okay, mass nombor 2, right. Sebab dia kata same mass, okay, same mass, cikgu anggap buat macam ni je lah. Ni M1, sini pun M1, sebab same mass. So, bila same mass, asal tadi, ni M1, ni M2, okay, kita buat yang asal dulu. Over R square. So, cikgu ringkaskan, dia boleh jadi macam ni. G 2M. Okay, 2M. Kenapa cikgu buat 2M? M dia sama. 2 kali M. Contohnya, kalau kata mass dia 5, M darab M. Okay, 5 darab 5, 25. Okay, so maknanya 2 kali M. Okay, 2 kali M. Okay, ada 2 kali mass tu. So, bahagi pula dengan R square. Soalan ni nak kita cari M. So, we have the value of force, 25 Newton. Oh, atau cikgu suka susun dulu. So, cikgu susun dulu. Macam mana kita nak dapat M? Okay, so cikgu susun, kita nak cari. Kita buat macam ni lah, ringkaskan. G 2M over R square. So, cikgu nak tinggalkan M. So, dia akan jadi F R square over G sama dengan 2M. Oh, M square. Sorry. M square. M darab M square. Bukan 2M. M square. M square. Thank you, Amsyah. Alright, betul. M square. So, ini M square. Thank you, Amsyah. Okay. So, M square. So, kita cari dulu M square berapa? Kita cari dulu M square dia berapa. So, nak cari M square, formula dia akan jadi F darab R. F dia adalah 25 Newton.
darab dengan R square. So R square is ni yang kena hati-hati. R dia 36 cm. Okay, ni perangkap 36 cm. Kita tak nak dalam sentimeter, kita nak meter. So 36 cm change to meter. Okay, macam nak tukar meter? 36 times 10 negative 2 meter. Okay. Atau kalau tak clear kenapa, cikgu buat daripada basic. Okay, basicnya macam ni. 36 cm. Cikgu tak nak sentimeter. So cikgu tak nak sentimeter, sentimeter kat bawah. Meter kat atas. Right? So 1 meter is equal to 100 cm. So sentimeter boleh potong. Bahasa mudahnya 36 bahagi 100. So 36 bagi 100. Dapatlah 0.36. Okay, 0.36. So the value of R 0.36 meter. Okay, so that value masukkan. Okay, meter square over G. Okay, berapa nilai G? Okay, remember the value of G. 6.67 times 10 negative 11 Newton meter square over kg square. Okay. So, matematiknya nak bagi lagi ringkas 0.36, jangan lupa squarekan dulu baru darab, jangan darab dulu. Okay. Matematik board mass, ingat board mass. So 0.36 tu square dulu and then baru darab 25. Okay. Squarekan dulu baru darab 25 dapat 3.24. Okay. Apa unit dia? Newton meter square. Sebab cikgu darab Newton and meter square. Newton meter square. Okay. Bawah pula bahagi dengan 6.67 darab 10 negatif 11 Newton meter square over kilogram square. So Newton meter square boleh potong. So tinggallah kg square. Okay, so berapa kg square? Okay, bahagi. Okay. Dapat 4.858 kali 10 negatif 10 ni kg square. Okay, kg square. Belum lagi settle. Jawapan tu square root kan. Okay, square root kan. So bila kita square root kan, okay, nak dapat M. M is square root of this 4.858. Okay, square root kan. So kita akan dapat the value of M is, tekan calculator. Oops. Lama. Okay, kejap. Hilang. Oh. Power 10, jap. Tadi power 10 ke power negatif? Oh, power 10. Sorry, cikgu pun tak perasan kat calculator. Power 10. Okay, so and then you square root kan. Okay, so the M will be 220. Kalau calculator punya jawapan 220,398.98. Okay, tu jawapan calculator lah. Tapi kg.
Okay, tapi we put in standard form. Okay, standard form 1, 2, 3, 4, 5. So 2.2 times 10 power of 5 kg. Okay. Okay. Alright. Okay. Until now clear tak? First dia punya tu. Okay, jelas. Alright. So in this topic maksudnya Newton kata so bila ada dua objek, sebenarnya dua objek tu ada daya. Okay, that's apa yang dia kata. Nak tukar je kuasa 10. Oh tak, memang jawapan dia kuasa 10. Cikgu je yang salah pandang dekat kalkulator ni. Parallax error. Mata cikgu sengit, kalkulator cuba kat tepi. Okay, parallax error. So nampak negatif. Sebenarnya tak ada negatif. Okay, so next kat sini. Okay. So ini sebenarnya, okay, ni cikgu cerita je lah dulu. Ini sebenarnya adalah cikgu round off mass of Earth. Jisim bumi. Tu jisim bumi tu. Jisim bumi kalau tepat dia adalah nilai yang bawah tu. 5 point. Mana ke? Ni. Yang tepat dia soalan bawah. 5.97 darab 10 kuasa 24. Okay, that's the mass of the Earth. So soalan yang atas ni dia round off, cikgu round off kan, jadikan 6. Okay, but that's the mass of the Earth. Okay, and object 1 kg is located at the distance 6.4 times 10 power of 6 meter. Okay. Okay. Right. So ini sebenarnya adalah distance between the center center of the earth lah. Center of the earth macam ni. Okay, cuba macam ni. Kita ada bumi. Okay, bumi kita tu. Berapa jisim bumi ni? Okay. Jisim bumi, this is the mass of the earth. Okay, yang tepat dia 5.97 darab 10/24 kg. Okay, tu mass bumi lah, ni bumi. Okay, and the radius, okay, kalau dia kata ada objek, ni kiranya daripada pusat bumi tau. Daripada tengah-tengah bumi, daripada kerak bumi, daripada tengah ni, dia punya radius. Okay, berapa jauh dia punya jarak? Okay, jarak dia adalah 6.4 times 10 power of 6. Okay, kalau nilai yang tepat yang kat bawah ni, nilai yang tepat dia adalah ni 6.37. Okay, so sama juga yang ni cikgu round off jadi 6.4. Okay, so dia kata ada objek 1 kg dekat atas bumi ni, ada objek 1 kg. Okay, objek 1 kg. Okay, so maknanya objek tu jarak dia dengan bumi adalah ni lah nilai R. Okay, so dia tanya what is the size of gravitational force acting on the smaller mass object. So sama juga macam sebelum ni kita belajar F equals to G, gravitational constant, jangan lupa, M1 times M2 over R square. Okay, cuma sekarang ni the first mass is the object, okay, is the mass of the earth, jisim bumi ni ha. Jisim bumi. Okay, jisim bumi selalunya dia buat M besar. Okay, dia buat M besar. Tapi M1 pun tak ada masalah. Okay, dia buat M besar. M besar tu selalunya untuk bumi. Okay, so what will be the force? So kita calculate. Okay, the force will be 1 kg, 6.67 times 10 power of -11 Newton meter square over kg square. Okay, time with mass of the earth. Kita ambil nilai dia lah, kita ambil nilai yang ni. Yang dia bagi tu 6, yang dia round off kan. 6 times 10 power of 4 kg
time with the mass of the object 1 kg. Okay, and then bagi the radius of the earth. Okay, radius bumi. So radius bumi adalah 6.4 times 10 power of 6 meter, jangan lupa square. Okay, so sama macam tadi, kg, kg potong, meter square potong, tinggal Newton. So what is the value of F? eh 24, thank you. Saja je test, tengok siapa perasan. Okay, saja je cikgu test. Thank you Zarif. Okay, LS cikgu test je. Okay, so tekan calculator. 6.67 times 10 power negative 11 times the mass of the earth. Okay, mass bumi, darab dengan mass bumi. So 6, kita ambil tu round off je 10 power of 24 time with 1 kg object, 1 kg. Okay, divide by 6.4 times 10 power of 6 square. Okay, dapat berapa? 9.7. Okay, 9.77 Newton. 9.77 Newton. Okay. Alright. Okay. Okay, so next. Ini barulah soalan yang lebih ni sikit. Okay, so ini sebenarnya ada dua soalan. Okay, ini tiga soalan ni sebenarnya. Ni soalan pertama. Soalan nombor 2. Ini soalan nombor 3. Okay, soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga. I think yang tu korang boleh buat. Okay, cikgu rasa yang tu korang boleh buat. Mass of earth, ni M1 lah. Ni jisim bumi. Okay, lepas tu kat sini ni jisim bulan. Okay, M2. Okay, ini jarak bumi dengan bulan. Ni jarak betul bumi dengan bulan. Okay, so berapakah force bumi dengan bulan? Okay, so yang seterusnya dia bagi mass of earth, bumi. Okay, M1. Ni jisim matahari pula, M2. And then matahari dengan bumi jauh ni, kuasa 11. Ni R dia. Okay, so cuba kira berapa dia punya force. Maknanya kita cari, okay, ini realiti lah. Maknanya antara force bulan dengan matahari, bulan dengan bumi, and bumi and matahari, okay, the force between earth and the moon, and also the force between earth and the sun, which one is bigger? So you can calculate that, which one is bigger. So in that case, korang akan nampak dia punya perbezaan. Okay. Okay. So yang bawah tu durian. Okay, jisim bumi. Okay, jisim bumi yang tepat dia, yang soalan bawah ni soalan lain. Okay, actually yang bawah ni jisim yang lebih tepat lah. 5.97, dia ada value dia 5.97. Okay, so kalau kita nak tengok value yang tepat, yang cikgu letak dekat muka surat mana tadi? Okay, kat muka surat 2 kot. Okay, muka surat 2. Yang ni. Ni tepat. Tu. Buminya yang tepatnya ni. Okay.
Okay, bumi ni yang ni yang tepat 5.979. Okay, ni jisim matahari. Ini jisim untuk bulan yang tepat. Okay, ni radius dia berapa kilometer. Okay, ni radius dia berapa kilometer. Itu jarak lah. Okay, radius. Okay, yang tadi tu kita boleh kira. Yang ni, okay. So dekat sini bezanya, okay, sebenarnya soalan ni cikgu campur. Ada yang soalan daripada KSSM. Ada soalan ni cikgu ambil daripada IGCSE. Ada yang ambil daripada STPM. But just to show you, soalan tu kalau kita jawab tadi, STPM ke, KSSM ke, IGCSE ke, basically the formula is the same. Okay, cara nak guna pun sama. Maybe the value is little bit different. Yang 5.97 ni dalam your syllabus KSSM. Okay, ni KSSM. Okay. So dia ada beza dia, ada nombor dia round off sikit, ada yang tak round off. Okay. Okay. So yang atas ni cikgu biarkan korang jawab sebab dia sama je. Okay, actually nombor 8 ni pun sama je. Tapi kita nak buat nombor 8. Sebab yang ni ada dalam korang punya textbook. Okay. So dua yang bawah ni, ini yang terakhir. Hope ada terkeluar. Terkeluar. Okay, so ini yang terakhir untuk petang ni. Okay, kita buat sama je. A rocket launching pad experience a gravitational force. Okay, that's a force. Salin dulu. Force 4.98 dalam 10 kuasa 5 Newton. Okay, what is the mass of the rocket? Okay, mass rocket ni berapa? So, mass of the earth, jisim bumi 5.97 darab 10/24. Okay, untuk KSSM ni value dia. Ni value KSSM. Okay, the distance between the center of the earth and the center of the rocket, meaning this is the radius. Okay, which is 6.37 times 10 power of 6 meter. Okay, so the value kira constant jugalah untuk KSSM. So another value yang dia tak bagi, but you must remember, is G. 6.67 times 10 power of negative 11. Unit jangan lupa, Newton, meter square, kg, negative 2. Okay, bawa turun bawah kg square. Okay, so masukkan, kita nak M. So cikgu susun balik the formula to get the M. Okay, G, M1, M2, then R square. So nak cari M, cikgu susun formula akan jadi macam ni lah. M, F, R square over GM. Okay, 4.98. Alright, ada orang suka masukkan nombor baru susun. Cikgu susun dulu. Tak ada masalah. Mana-mana cara yang korang belajar, betul. Masuk nombor and then cari, boleh. Ataupun susun dulu baru cari pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Yalah. So yang bawah lupa nak cakap. Okay. Nombor. M kat bawah. Okay. Sekejap kita dah susun nombor. Wait, sekejap. Okay, so bawah ni 5.97 darab 4 kg. Atas ni adalah R square 6.37. Kita kita dapat 10 kuasa 6 square. Okay, bentar.
Okay, yang bawah tu make sure darab dulu baru dibahagikan bawah tu darab dulu. Korang kena darab yang bawah tu dulu and then baru boleh bahagi. Okay, power of ni nanti korang ingat negatif tak? Okay, so 5,0746.72 kg. Okay, tapi dia jadikan in standard form 1, 2, 3, 4. So 5.07 times 10 power of 4 kg. Okay, tu cara dia. So the unit cikgu boleh potong because of Newton sini. Atas ni meter square, potong meter square. Kg satu potong satu tinggal kg. Okay, tinggal satu lagi kg kat bawah, so you get the kg. Okay, so itulah untuk topik ni. Okay, bawah ni pun sama, space jump tapi dia minta force. So you can do this by your own. This is the mass of 1. This is the distance r. And dia nak gravitational force. The question asking you about F. Okay, all the other information you have. The G, the mass of the earth. So ni R. So maklumat lain yang ada, korang boleh masukkan. Okay, that's basically about the first topik yang ada kat sini. Baru first formula. Okay, so kelas malam ni kita akan cerita pula macam mana pula force outside the earth. Okay, so outside the earth, apa kaitan dia dengan gravity, gravitational acceleration yang korang belajar sebelum ni. Oh, itu kita belajar malam ni. So petang ni kita belajar about this formula F G M1 M2 over R square. So I hope you don't forget the square, and I also hope you don't forget this value of G. So the value of G is 6.67 times 10 power of 11 Newton meter square kg negative 2. Okay. So malam ni kita akan belajar apa kaitan G besar dengan G kecil. Okay, G kecil ni kita belajar in chapter 2, gravitational acceleration. G besar is gravitational constant. Okay, so what is relationship between gravitational constant, pemala kegravitian, dengan pecutan graviti, itu kita sentuh untuk kelas malam ni. Okay, alright. So cikgu stop share dulu. Okay, so any further question? Ada soalan tambahan yang korang tak faham untuk topik awal ni? Okay, maybe some of you baru belajar. So cikgu tinggalkan tadi ada lebih kurang 3, 4. Ada 5 atau 4 latihan. Okay, ada 4 atau 5 latihan. So korang boleh gunakan tu untuk brush up korang punya skill nak guna calculator, how to calculate, how to rearrange the formula before our next class malam ni. So malam ni kita akan belajar, formula tadi tak boleh lupa malam ni akan sambung lagi. Maknanya malam ni kita akan belajar what is the relationship between the formula F GMM over R square with the next formula. Okay, which is after this you will learn what is the relationship between the G besar and G kecil. Okay, so now nanti korang akan faham kenapa nilai dia constant 6.67 kali 10 negatif 11. Why the value is that. Okay, so thank you, thank you to all yang join petang ni. Okay, ada 42 orang. So sekejap. Okay, siapa nak buka kamera, cikgu nak ambil gambar sikit. Right, so banyak ni sebab cikgu tak expect form 4 nak start kelas sebenarnya. Okay, so cikgu punya fokus banyak kepada form 5 KSSM. Tapi korang agak orang kata apa, produktif lah. Okay, batch yang produktif. Awal-awal dah sibuk nak belajar juga. So okay lah, kita buat juga. And ada juga dalam group SPM 2021. So your parent or some of you request untuk chapter 2 because some of you tak sempat nak buat chapter 2, is okay. So we will plan the class
this coming 2 weeks insyaAllah. So untuk cover chapter 2, mana yang tak sempat. Okay, and the next topic. Okay, so itu saja untuk petang ni. See you again tonight for those yang join. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Okay, jangan lupa buat latihan yang berbaki tu, okay? Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cikgu. Welcome, Nelly.